dan salam sejahtera sekali lagi kepada semua. Selamat datang ke Sekolah Kripto. Jangan lupa untuk like dan share kita punya FB, Telegram, Twitter, YouTube channel dan sharekan kita punya channel ni kepada kawan-kawan, rakan-rakan kerana semua ilmu-ilmu yang kita kongsikan selama ini adalah percuma dan insya-Allah akan kekal sedemikian. Pada hari ini kita ada seorang insan yang sangat hebat iaitu Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Sahar, Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Jadi Assalamualaikum Ustaz, apa khabar, sihat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi sihat. Jadi untuk makluman semua yang ada kat sini, Ustaz Muhammad Saleh adalah orang yang sangat alim, sangat ahli dalam bidang wasiat. InsyaAllah perkongsian yang akan diberikan pada hari ini ialah sangat menarik iaitu tentang rancang dan urus aset kripto melalui wasiat. Ustaz, jadi sebelum kita mulakan, boleh saya bagi sedikit sketsa untuk menarik perhatian pendengar pada hari ini Ustaz? Boleh Silakan. Ya, katakanlah tuan-puan semua kan, kata saya nak all in Ethereum, beli pun 100,000 Ethereum, kita pun gembira tengok market naik, tiba-tiba market menjunam jatuh. Aduh, murung. Pergi kedai mamak, aneh nasi lemak satu. Makan nasi lemak kena serangan jantung. Astaghfirullahalazim. Cepat-cepat call isteri. Yang abang nak bagi tahu, abang dah gadai tanah, abang dah gadai rumah, dah beli semua Ethereum 100,000. Abang simpan. Tahu-tahu dah padam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh. Sekarang ni tuan-puan kan, market naik, market turun, mungkin jadi, mungkin tak jadi. Tapi kematian itu pasti. Soalnya, adakah kita dah bersedia? Sudahkah kita merancang aset-aset kripto kita melalui wasiat? Jadi ada orang tanya, boleh ke berwasiat? Hari ni kita tanya Ustaz. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput kepada Ustaz untuk menyampaikan perkongsian pada hari ini. Fatafadhal mashkura Ustaz. Terima kasih kepada saudara Tuan Moderator Muhammad Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertama-tamanya Ustaz mengucapkan terima kasih kepada saudara Ihsan yang sudi menjemput Ustaz pada malam ini. Sepatutnya program ni kita buat pada Jumaat malam, tapi oleh kerana Ustaz ada urusan yang tidak dapat dielakkan, maka terjadilah program pada malam ini. Sebelum tu nak tanya, Ihsan kat mana ni, dalam kereta? Biasa dalam kereta ni lighting comel sikit Ustaz. Studio dalam kereta tak tahan. Baik. Malam ni kita santai-santai aja. Ustaz tak nak macam ceramah seorang-seorang. Mungkin selepas ni kalau ada persoalan daripada tuan-tuan, puan-puan yang ingin bertanya, bolehlah bertanya, buka mikrofon. Sambil-sambil tu buka muka sekali, boleh Ustaz kenal kan siapa yang bertanya itu kan. Kalau tak menutup aurat tu kena menutup aurat lah. Kata Ustaz, saya tak pakai tudung lah Ustaz, kena pakai lah kan. Baik. Bila mana kita membincangkan berkenaan tentang wasiat ini, dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Baqarah 180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dalam ayat ni sebenarnya awal-awal sebelum bermulanya ataupun turunnya surah Al-Mawaris atau pembahagian harta pusaka secara faraid dalam surah An-Nisa, di sini adanya disebut bahawa kewajipan berwasiat. Dan bila sebut kutiba ni wajib lah. Macam puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi bila mana turunnya surah Al-Mawaris dalam surah An-Nisa ayat 11-12 berkenaan tentang pembahagian faraid itu, maka kewajipan berwasiat itu jatuh sunat. Namun di situ dalam ayat Al-Quran disebut lagi, dalam pembagian harta pusaka itu dalam surah An-Nisa ayat 11-12 disebut min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Maksudnya sebelum ataupun semasa nak menguruskan harta pusaka, mestilah diselesaikan dahulu ba'da. Apa dia? Selepas selesainya wasiat dan hutang. Maknanya di sini bahawa ada kepentingan wasiat. Kebanyakan masyarakat kita memahami bahawa wasiat ini semata-mata wasiat kepada waris. Sebenarnya konsep wasiat ini besar. Dan jumhur ulama sebut bahawa wasiat ini dia lebih dalam bentuk kebajikan. Dan kemudian wasiat ini juga dia lebih dalam bentuk
pelantikan wasi atau kita nak melantik pentadbir. Contoh macam Saudara Ehsan buat contoh cerita situasi. Bila berlaku kematian, siapa nak urus harta kita? Bila mana tuan-tuan membuat wasiat, tuan-tuan dah pesan kepada siapa, contoh kepada kawan kita, itu wasiat. Ataupun tuan-tuan buat wasiat dengan Haji Muslim Selangor lah, contoh. Maka secara tidak langsung, kita telah melantik wasi ataupun pentadbir, iaitu majlis agama itu sendiri. Sebab isu berlaku di sekarang, tuan-tuan. Antara penyebab berlakunya harta aset itu beku, kan? Macam Saudara Ehsan cerita dengan saya berkenaan tentang kripto, berkenaan tentang kaedah pembelian apps melalui Luno. Sebenarnya benda-benda ni satu benda yang baru dan saya pun tengah study juga benda-benda macam ni kan. Maka di sini ia merupakan salah satu aset yang disebut sebagai aset alih. Aset alih. Dan kalau kita lihat aset alih ni iaitu aset yang boleh beralih lah. Contoh macam duit simpanan, kenderaan. Aset-aset yang alih ni lah yang paling menjadi yang paling banyak menyumbangkan yang disebut sebagai wang tidak dituntut. Kalau kita lihat di pembenaran negara, wang tak dituntut ni banyak. Cecah hingga bilion. Disebabkan apa? Disebabkan pemilikan harta itu tidak merancang harta itu. Contoh tuan-tuan terlibat dalam pelaburan di segi kripto dan sebagainya. Tetapi bagaimana dari segi kaedah perancangan selepas ketiadaan kita itu? Siapa nak uruskan? Maka di sinilah peranan kita membuat wasi atau melantik pentadbir melalui wasiat. Ini yang penting. Supaya apabila berlaku kematian kita nanti, waris-waris dah tahu nak rujuk pada siapa. Siapa yang ahlinya. Dia yang penting, siapakah yang ahlinya dalam menguruskan harta pusaka kita nanti. Itu yang paling penting. Baik. Setakat ni ada persoalan ke? Kan? Sambil-sambil ni kita sembang-sembang, kalau ada soalan silakan tanya. Saya tengok dekat sini ada ke yang non muslim? Tengok Arul Nisan ada LXT ni. Betul ke? Ihsan? Ya, betul. Okay. Sebab saya nak pastikan betul-betul ni. Sebab saya tengok ada Simon. Okay, saya nak cerita juga bagi wasiat ataupun will act untuk bagi non-Muslim. Ni alang-alang dah ada dekat sini. Sambil-sambil lah saya sentuh juga. Okey. Bagi yang bukan Islam, dia bila mana dia membuat wasiat, dia terikat dalam Akta Wasiat. Will Act 1959. Dalam Akta Wasiat ini, contoh, kalau kata kita nak meletakkan, contoh dalam wasiat ini, kita nak meletakkan nama untuk isteri kita saja. Contoh. Ataupun kita nak letakkan harta ini untuk anak kita saja. Bagi undang-undang wasiat bagi bukan Islam, dia memang terpakai kepada siapa yang dia letakkan. Contoh 100% untuk wife, so untuk isteri saja. 100% untuk anak-anak saja. Tetapi berbeza pula dari segi undang-undang wasiat bagi orang Islam. Dia tidak boleh meletakkan keseluruhan harta itu kepada seseorang dan menafikan kepada waris faraid yang lain. Itu tak boleh. Dia ada perbezaan di situ yang kita kena faham. Kan? Maknanya kalau kata contoh bagi orang Islam, katalah dia mau buat wasiat kepada isteri seorang saja. Maka dia tidak bagi kepada anak dia. Ataupun dia bagi anak saja, dia menafikan kepada isteri. Kan? Dia kata apa? Kalau aku buat wasiat ni, kan, aku nak bagi pada anak je. Nanti bagi isteri kan, isteri aku kahwin pula dengan suami baru. Contoh. Tapi dalam kaedah wasiat ini, bagi orang Islam, dia tidak terpakai. Dia akan terbatal bila mana menjadi ketidaksetujuan di kalangan ahli waris. Sebab isteri itu termasuk dari segi waris faraid. Tetapi berbeza dengan bagi bukan Islam, non-Muslim, dia wasiat dia direct saja. Tak ada masalah. Straightforward. Kepada siapa? Isteri saja. Isteri saja. Kepada siapa? Anak saja. Dia straightforward. Sebab itu dalam kaedah undang-undang ni dia terpakai di sini. Baik. Okey. Saya terbaca ada soalan ni. Sekejap saya nak buka chatting kejap. Tapi chatting saya ni kenapa jadi kecil ya? Okay, saya close. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Simon Templar ni bagi salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana pula pewaris tidak membuat wasiat tapi dia membuatnya sebagai hadiah? Okey, baik. Ni tanya berkenaan tentang hadiah.
hadiah ni disebut sebagai hibah lah. Hibah. Kita sinonim dengan perkataan hibah. Baik. Kalau hadiah ni, contoh kita bagi direct kepada siapa? Nak bagi kepada isteri kita. Nak bagi kepada anak kita. Maka apabila berlaku kematian kepada kita, ia tidak jatuh sebagai harta pusaka. Ya, dia akan jatuh pada, kalau kata isteri punya lah. Kalau anak-anak lah, dia tidak jatuh sebagai harta pusaka. Baik. Jangan risau Ustaz, saya tak risau, jangan risau. Jangan risau, saya pun tak risau, jangan risau. Jiran saya Kristian juga, tapi selalu jumpa saya bagi salam. Saya pun jawablah waalaikumsalam. Tak ada risau, tak ada masalah. Baik. Okey. Itu bab hibah, hadiah. Okey. Bagaimana kalau dari segi bab tanah? Kita dalam bab tanah ni contohlah, ni luas sikit topik kripto lah sikit ya. Kalau tanah ni contoh. Tanah ni kita ada undang-undang kanun tanah negara, kalau katalah kita nak pindah milik kepada isteri kita, kepada anak kita, ataupun kita nak beri sebagai hadiah, maka kita isi sebagai borang 14A. Borang 14A ni di pejabat tanah ni disebut sebagai borang pindah milik. Tetapi dalam kaedah akad tu kita kena jelas lah. Bagi orang Islam, akad tu kena jelas. Akad apa kita bagi hibah? Akad apa kita bagi pindah milik ni, borang 14A. Sebab itu dalam kita nak pindah milik dalam borang 14A di pejabat tanah itu, dia mesti ada sebab. Sebab apa? Pemberian hadiah ke? Ataupun sebab bapak kita, contohlah tanah tu tanah bapak kita, sebab kita nak buat bapak kita nak buat rumah, dia terpaksa guna nama kita kerana usia kita masih muda untuk buat loan. Itu antara sebab. Ini antaranya lah. So dalam konteks pemberian hibah ni ataupun hadiah ni, kalau berlaku kematian kepada kita, ia tak jadi, dia tak jadi, orang panggil apa, tak jadi harta pusaka lah. Kan? Kalau tuan-tuan perasan, yang sekarang ni, kalau meletak sebagai penama, kan? Penama bagi orang Islam, contoh KWSP lah, penama bagi orang Islam, dia dalam fatwa disebut bahawa penama adalah pentadbir. Tetapi bagi bukan Islam, penama ini menjadi hak milik terus kepada siapa dia nak letak. Contoh, dia letak nama wife dia. Nama wife dia, maka wife dia akan jadi hak milik. Dia ada EPF. EPF dia letak nama wife dia. Siapa? Eng Pek Yi. Eng Pek Yi. Maka itu adalah hak milik isteri dia. Ataupun dia letak dalam konsep insurans. Insurans itu penama atas nama siapa? So dalam konsep kripto pula, saya tak pastilah. Dalam kaedah komuniti kripto ni, ada tak dia meletakkan satu penama bila mana berlaku kematian? Sebab saya pun ada rujuk juga kawan-kawan saya yang bermain dengan kripto ni lah, pelaburan kripto ni, kan? Dia kata memang ada tempat rujukan dia lah, bila berlaku kematiannya memang ada tempat rujukannya. Sebab itulah, contoh kalau tuan-tuan membuat dokumentasi melibatkan wasiat, tak kisahlah tuan-tuan, kalau bagi non-Muslim buat di amanah raya, contoh wasiatnya, ataupun bagi yang Muslimnya dia buat di majlis agama, contohnya. Maka dari segi kita mengambil tindakan undang-undang, contoh pelaksanaan daripada sharing itu malam ni, tuan-tuan kena tahu betul. Puncak. Assalamualaikum. Pada yang ada buka mic mohon tutup Minta Ustaz unmute Ustaz, silap mute tadi. Termute-kan Ustaz punya ni. Saya nak mute-kan orang yang tu. Okey. Baru je. Sorry Ustaz. Okey, baik. So maka dekat sini saya nak bagi tahu, kalau katalah tuan-tuan membuat wasiat, contoh membuat dokumentasi wasiat. Sama ada mengikut akta undang-undang wasiat 1999 ataupun melibatkan wasiat enakmen orang Islam, bila mana ada wasiat tersebut dan kita punya komoditi ataupun kripto itu di bawah bank negara Malaysia ataupun di bawah Malaysia punya undang-undang, maka dia tiada masalah dalam dari segi pelaksanaan. Sebab nanti masa berlaku kematian, dari segi pelaksanaannya, wasinya, pentadbirnya, kita akan mendapatkan kuasa probate. Probate tu yang kita akan akses ke mana setiap tempat-tempat itu. Itu ceritanya. Boleh? Okey ya? Okey. Jika saya buat dokumen hibah, pemberiannya sama rata antara anak-anak lelaki dan perempuan dan isteri. Adakah ia sah dari hukum syarak? Baik. Ni cerita pasal hibah. Kan? Kita cerita pasal wasiat, tapi tanya pasal hibah. Boleh lah. Tak ada masalah. Baik.
Dalam konsep hibah ni kita kena faham. Bila mana pemberian tu kita bagi. Dia ada 4 rukun hibah ni. Pemberi mesti hidup, penerima mesti hidup. Yang ketiga, barang itu mesti wujud. Pemilikan itu mesti wujud. Ada disebut sebagai qabat. Dan dia merupakan satu milkut tam. Dan yang keempat adalah ijab dan qabul. Ijab qabul ni melalui dokumentasi lah. Maka kalau benda ini cukup syarat, maka ia sah di sisi syarak. So tak ada masalah. Cuma bila mana timbul pertikaian di kalangan waris, contoh waris kata, ini kan bukan harta pusaka ke? Kenapa pula jadi hibah? Maka contoh ada timbul pertikaian. Bila timbul pertikaian, maka ia perlu mendapatkan pengesahan hibah di mahkamah syariah. Dia mendapatkan hibah, pengesahan hibah itu dia dapatkan di mahkamah syariah. Bila mahkamah syariah mengeluarkan perintah, baru boleh terus. Perintah tu sah tak hibahnya? Sah, maka ia tidak menjadi harta pusaka. Kalau hakim mahkamah syariah menyatakan tidak sah, maka terbatal dan dikembali secara faraid pembagian harta pusaka. Itu ceritanya, berkenaan tentang hibah. Okey, baik. Silakan. Zan. Ustaz, okey, saya nak tanya Ustaz. Tadi Ustaz kata kalau institusi itu berada di bawah bidang selia bank negara lah. Maksudnya di bawah bidang selia bank negara tidak ada masalah. Jadi macam kat Malaysia ni kita ada 4 digital exchange. Salah satunya macam Ustaz tahu Luno lah. Adakah maksudnya Ustaz, saya boleh letakkan nama akaun Luno saya tu dalam wasiat saya bersama Majlis Agama Islam Selangor? Boleh sebenarnya. Boleh. Sebabnya nanti masa berlaku kematian nanti yang akan akses nanti Majlis Agama tu sendiri. Sebab kita ada bidang kuasa di situ. Dia bila mana contoh kita tidak melantik atau kita tidak meletakkan siapa yang boleh akses dan sebagainya, maka kita tak ada bidang kuasa. Kita tidak meletakkan ia sebagai bidang kuasa. Macam mana pula Ustaz untuk 2 situasi? Situasi pertama melibatkan exchange yang bukan di bawah bidang kuasa negara Malaysia. Contohnya macam Binance atau Huobi. Yang kedua, macam mana pula kalau kriptonya berada di dalam wallet persendirian? Maksudnya dalam phone ataupun hardware wallet, Ustaz. Baik. Dia sebenarnya bila persoalan-persoalan itu dia lebih teknikal. Dia lebih teknikal. Contohnya berkenaan tentang wallet lah. Dan dari segi wallet ni memanglah takkan kita nak bagi password number dekat Majlis Agama. Kita bimbang-bimbang. Tapi sebenarnya bila mana tuan-tuan membuat dokumentasi, tak kisahlah dengan Majlis Agama ataupun Amanah Raya dan sebagainya, dia terikat dengan akta kerahsiaan. So bila terikat dengan akta kerahsiaan, dia tidak boleh senang-senang nak akses sebenarnya. Contohlah kita bagi kod password untuk e-wallet. Tiba-tiba Ihsan buka, kenapa ada macam orang buka? Mesti ada record kan? Ada record dekat situ. So bila ada record dekat situ, kita boleh saman kepada institusi ataupun agensi syarikat pengamanan tersebut kerana dia tidak tidak mengikut apa peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan akta kerahsiaan tu. Itu boleh sebenarnya. Macam kami lah, bila orang buat wasiat dengan kami, contoh ada suami ada seorang suami tu buat wasiat dengan Majlis Agama. Tiba-tiba isteri datang, dia nak tanya, apa isi kandungan wasiat suami saya? Kita tak boleh nak cerita. Sebab apa? Selagi mana dia tidak mati, wasiat itu tidak akan dibacakan dan dilaksanakan. Itu syarat kerahsiaan. Walaupun kadang-kadang isteri kata, lah Ustaz, dia kan suami saya nak tahu juga. Tak boleh, ni melibatkan individu. Wasiat ni adalah individu. Sebab dia rasa syak wasangka bahawa suami dia kahwin lebih pada seorang. Tu dia nak tanya. Tapi dalam keadaan ni kita tidak kongsikan rahsia. Itu berkenaan tentang isu pasal e-wallet lah. Wallet punya tu, e-wallet tu. Berbalik pada soalan yang awal tadi, yang Ihsan tanya, bagaimana pula dengan yang tidak berada di Malaysia, berada di luar negara? Baik. Seperti mana yang kita maklum lah. Sebenarnya undang-undang kita ni, sebab saya selalu sebab probate kan, probate. Probate ni di bawah kuasa bidang kuasa undang-undang sivil. Bila di bawah kuasa undang-undang sivil, maka ia terpakai kepada seluruh negara-negara Commonwealth ataupun disebut sebagai English Common Law yang di bawah British lah. Tetapi kalau kata benda itu bukan berada di dalam negara British, contoh macam US dan sebagainya, dia jadi satu masalah lah sebenarnya. Kita nak akses untuk mendapatkan. Tetapi kalau dari segi di bawah English Common Law, dia boleh akses, tetapi dari segi pelaksanaan dia tu agak payah sebenarnya. Saya buat contoh mudah dalam kes Dauji Dada Boy. Kalau tuan-tuan search Google berkenaan Dauji Dada Boy ni, dia ada harta asetnya berada di Malaysia dan di luar negara.
Dauji Daboy ni dia India Muslim. Dan dia meninggal dunia, dia tak ada waris dan dia ada harta yang banyak. Dia seorang ahli perniagaan. Dan akhir kehidupan dia ditinggal dekat Masjid India tu. Dia dalam sebuah rumah ke bilik sewa dia, penuh dengan buku-buku kitab-kitab. Ada baca sejarah kisah dia. Dan kalau tuan-tuan perasan, dekat Bank Islam tu, ibu pejabat Bank Islam di Kuala Lumpur sekarang tu, tanah tu di atas tanah nama Dauji Daboy. Tanah itu dia dijadikan sebagai tanah wakaf. Dan dia ada tanah yang lain di UK. Dan sekarang ni yang menguruskan tanah itu adalah MAWIP, tak silap saya. MAWIP lah, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan dia menggunakan kaedah undang-undang common law ni lah, English common law ni. Tak silap saya di situ. Dia kena troka balik lah. Cuma dalam kaedah, kalau kata harta itu berada di luar, kita boleh akses, tetapi agak payah lah. Itu yang saya berani sebut lah, agak payah. Dan kalau tanya, Ustaz pernah tak Maiz buat? Setakat ni kita tak pernah buat lagi. Yang ada, kita pernah buat siasatan waris yang menyatakan dia adalah waris, kita buat siasatan di Indonesia. Itu saja dia. Yang paling jauh pernah kita buat. Pengesahan waris. Okey Ustaz, saya nak tanya sambungan lagi. Jadi daripada mana Ustaz katakan ni, kita boleh nampak dengan jelas kalau satu-satu wallet atau exchange di bawah perundangan Malaysia, macam Luno, macam Tokenize, dia tidak ada masalah. Kita boleh masukkan dalam dokumen waris, dalam dokumen wasiat. Dan kalau kata ada apa-apa isu, arahan akan dikeluarkan oleh mahkamah kepada exchange berkenaan. Kalau berkaitan dengan exchange luar negara atau wallet yang persendirian, kita boleh meletakkan password di dalam dokumen. Atau tadi Ustaz kata kita boleh mentadbir, melantik seorang pentadbir. Maknanya orang yang faham masalah teknikal dengan wallet tadi untuk menguruskan. Adakah undang-undang boleh terpakai kepada pemegang wasiat ni kalau dia berlaku serong? Dia menyalahgunakan wang yang diterima tu. Contohnya, patutnya dibahagi pada isteri anak kita, dia tak bahagi. Adakah dia boleh dikenakan charge, disuruh menggantikan balik duit yang hilang? Maksudnya kita melantik pentadbir tu. Maknanya orang perseorangan yang kita lantik pentadbir tu. Ya, lepas tu bila tengok-tengok, kita kata ada duit, patutnya katakan 100 Ethereum. Bila buka wallet, kosong. 100 Ethereum tu tak ada. Rupanya orang tu dah bazir. Adakah undang-undang boleh dikenakan pada orang tu untuk gantikan balik duit yang hilang tadi? Baik. Dia dalam kaedah pentadbiran ni sebenarnya, kita kena lihat dari segi sudut pelaksanaan dia ataupun disebut mengkuatkuasakan undang-undang. Macam contohlah, melibatkan penama KWSP. Kalau katalah kita meletakkan penama KWSP, contoh kita meletakkan kawan kita. Sebab kita ialah tak ada waris, kita letakkan kawan kita supaya kawan kita menguruskan dan serah, contohlah serah kepada rumah-rumah kebajikan dan sebagainya. Tetapi bila berlaku kematian kita, dia tidak laksanakan. Dia pecah amanah. Benda ni jadi salah satu yang agak payah sebenarnya. Memang kita boleh kata bahawa dia pecah amanah. Tapi dalam kaedah undang-undang penama, bila dia letakkan sebagai penama itu, maka dia menjadi hak milik sebenarnya. Kalau undang-undang sivilnya. Tetapi kalau dalam kaedah fatwanya disebut bahawa sebagai pentadbir. Okey, berbalik kepada pemegang amanah tadi. Walaupun kita letak pemegang amanah dan pemegang amanah ini tidak berlaku amanah. Dari segi hukumnya memang kita fahamlah, hukumnya dia makan harta secara batil. Kan dalam Quran disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh mengakan harta secara batil. Itu kita jelaslah, faham. Tetapi yang kedua dari segi enforcement, dari segi pelaksanaan penguatkuasaannya macam mana? Di situ yang saya lihatlah secara realitinya, kalau dari segi enforcementnya ataupun dari segi penguatkuasaannya, kita nak cegah ataupun nak bentras agak susah. Kalau kita nak dakwa pun, dia tengok kalau waris-waris yang ada berkepentingan terhadap harta tersebut, waris boleh mendakwa. Boleh samanlah, melalui samanlah. Berlaku pecah amanah di situ. Itu bolehlah, tapi dalam prosesnya panjang sebenarnya. Kes ni panjang lah. Sebab dia pecah amanah. Sedar-sedar, tengok dalam akaun kosong. Sepatutnya ada benda tu kan, tapi kosong. Cuma kes ni boleh, waris-waris lah yang boleh membawa kes ini ke mahkamah. Sebab dia kalau nak bawa kes ini adalah orang-orang yang berkepentingan. Macam contoh, kalau kata kami tak ada orang berkepentingan. Melainkan kalau kata wasiat itu dia memang melantik majlis agama memang fully sebagai pentadbir dan sebagainya, tak ada isu. Cuma kalau kata dalam wasiat tersebut meletak salah seorang menjadi pentadbir,
Dia jadi dekat situ kita tak ada majlis tiada berkepentingan terhadap harta tersebut. Yang ada berkepentingan terhadap harta tersebut adalah waris-waris. Ini cerita bab pewarisan. Itulah, nak bawa kes ke mahkamah boleh, tetapi sejauh mana kita tak pasti. Yang saya berani sebutlah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, nak tanya, untuk pewarisan lah, khususnya melibatkan kalau mewasiatkan kripto dan sebagainya, adakah Majlis Agama Islam hanya boleh menjadikan wasiat untuk orang Islam ataupun orang bukan Islam pun boleh berwasiat dengan Majlis Agama Islam, dan berapa kos dia? Baik. Bagi wasiat di Majlis Agama Islam Selangor, sebenarnya peruntukan enakmen kita hanya untuk orang Islam saja. Sebab bidang kuasa kita hanya untuk orang Islam. Bagi yang bukan Islam, kita sarankan buat dengan amanah raya lah, ataupun syarikat-syarikat peramanan lain. Banyak syarikat peramanan lain ni. Kalau tuan-tuan tanya saya, kita nak cari yang betul-betul kita yakin, yang boleh menguruskan harta kita. Itu yang paling penting. Baik. Kalau di Majlis Agama Islam Selangor ni, dia punya dokumentasi wasiatnya iaitu 300 saja. 300 saja. Berapa banyak aset pun tuan-tuan boleh wasiatkan, boleh pesankan dalam satu dokumentasi. Bukan hanya melibatkan kripto saja, melibatkan kereta ke, melibatkan aset rumah, hartanah kita dan sebagainya. Masukkan dalam satu dokumentasi dalam pesanan wasiat tersebut. Dia yang paling penting semasa kematian kita nanti atau ketiadaan kita nanti, pelaksanaan itu bagaimana, siapa yang nak melaksanakan itu. Yang tu paling penting. Ini penting perancangan harta ini supaya harta kita ni tidak terbeku begitu saja. Dia tidak habis begitu saja. Sebab kalau tuan-tuan faham, kalau tuan-tuan tengok pun dalam laporan-laporan berita berkenaan tentang pusaka aset yang terbeku ni sehingga cecah bilion. Sebab apa? Waktu awal kita tidak merancang. Itu yang jadi masalah lah. Kes-kes yang banyak berlaku ni. Baik. Aisyah, saya nak jawab sikit. Ada chatting dalam soalan chatting ni. Dalam chat ni. Jika dalam cryptocurrency saya kongsi OTP, password, mnemonik atau email dengan anak sulung untuk akses dan diberi sama rata antara pewaris, adakah dibolehkan dari segi syarak? Baik. Bila mana kita meletakkan password, kita punya email kepada anak sulung, sebenarnya kita telah melantik anak sulung kita sebagai pentadbir ataupun wasi. Dan kalau kita kata kita nak beri hasrat sama rata itu adalah wasiat pada waris. Nak bagi sama rata. Dalam hadis Nabi disebut la tajuzu wasiyatu liwaris. Tidak harus berwasiat kepada ahli waris. Illa ayyasha, melainkan waris-waris itu setuju. Illa ayyasha awarithahu, melainkan waris-waris itu setuju. Kalau waris-waris setuju tak ada masalah. Dengan syarat dia kena tunjuk kiraan faraid dulu. Berapa bahagian secara faraid dapat? Kalau waris-waris setuju, tak apalah, kita raikanlah bapa kita untuk bagi sama rata, arwah mak suruh bagi sama rata, kita raikanlah. Maka tak ada masalah. Dari segi kesamarataan itu. Tapi kalau bagi non-Muslim, nak bagi terus kepada siapa? Anak dia seorang tu, dia bagi password saja. Nanti kalau dad tak ada, you ambil lah semua, contoh. Maka dia ada masalah. Kan? Dad tak ada, tak tahan. Kan? Ambil lah semua. Itu tak ada masalah. Dia tertakluk kepada undang-undang wasiat dia sendiri. Itu tak ada masalah. Saya pun masa saya ada satu kes. Ini dekat, ni sajalah saya kongsi dengan tuan-tuan. Saya pernah dijemput, saya dihubungi oleh syarikat palm oil. Ada seorang HR, dia call saya, ada kes pusaka lah yang warisnya tiada waris, ni bagi orang Muslim. Kemudian dia ada satu cek tu, dia nak buat serahan lah kepada Baitumal. Sebab bila tak ada waris, Baitumal sebagai waris. Dia telefon saya lah. Saya pun datang jumpa. HR manager tu Chinese lah. Dia cerita dengan saya, dia tanya. Dia kata, Ustaz, I ada kawan, seorang kawan lah. Suami dia ni baru mati. Baru meninggal dunia. Kemudian dalam wasiat dia tu, dia ada buat wasiat, dia serah kepada hartanya kepada kekasih gelap dia. Dia serah kepada kekasih gelap, semuanya. Dan isteri dan anak dia tak dapat langsung. So dia tanya saya, macam mana Ustaz? Boleh tak fight dekat mahkamah? Saya kata, kalau bagi wasiat Will Act, Akta Wasiat 99, bagi non-Muslim dia agak susah. Sebab apa?
bila diserahkan kepada seluruh harta itu kepada orang yang dia nak serahkan, maka dia akan totally menjadi 100% jadi hak milik dia. Berbeza bagi non-muslim, berbeza bagi muslim. Undang-undang Islam kalau kata diserahkan, contoh kan, suami dia ni contoh ada kekasih gelap juga, nak bagi kepada kekasih gelap dia semua sekali. Boleh tak boleh? Dia tak boleh. Dalam kaedah Islam, dia tidak boleh menafikan hak waris yang ada. Contoh, kalau dia ada isteri dan anak-anak dia masih ada, dia tidak boleh nafikan. Yang kekasih gelap dia boleh dapat tak? Dia boleh dapat, tetapi tidak lebih daripada 1/3 bahagian. Itu kaedah undang-undang Islam yang sedia ada. Tetapi bagi undang-undang Will Act 1999 bagi non-Muslim, dia boleh bagi semua sekali. Ini persoalan. Ini kes yang berlaku dalam di syarikat palm oil ni. Saya jumpa HR ni. HR manager ni, dia tanya saya, apa perlu buat dan sebagainya. Saya kata, nak lawan di mahkamah susah, tetapi bolehlah cuba. Mungkin boleh tanya dia, kita boleh fight dari segi tuntutan harta sepiarian. Boleh, mungkin di situ boleh kan, atau sumbangan isterinya kepada si mati itu, apa dia sebenarnya. Itu antaranya lah. Tapi saya tak pastilah kes tu sejauh mana, cuma saya maklumkan memang susah lah sebenarnya. Itu saja. Nak kongsi dengan tuan-tuan. Maknanya perancangan tu penting sebenarnya. Perancangan tu penting. Kena rancang. Kan? Kita tak tahu mati kita ni bila, tapi perancangan tu penting. Kena ada. Supaya harta ni kita tidak dibeku. Yang pertama, tak terbekulah. Tidak dibekukan. Yang kedua, harta ni dapat dimanfaatkan kepada ahli-ahli waris kita. Itu yang paling penting lah. Ada lagi soalan? Baik. Sebelum saya terlupa, tuan-tuan yang nak mengetahui maklumat lanjut lah berkenaan tentang perkhidmatan berkenaan wasiat ini, perkhidmatan tentang hibah, tuan-tuan boleh layari laman web MAIS, www.mais.gov.my, www.mais.gov.my. Tuan-tuan boleh layari lah laman web tu. Tuan-tuan boleh semak, baca apa yang diceritakan dan sebagainya lah. Itu adalah, kalau nak cerita pada malam ni, saya rasa tak sempat nak habis. Nak cerita sampai ke subuh tak habis ni. Kita boleh soal jawab. Soal jawab ni sekurang-kurangnya, tuan-tuan ada apa kemusykilan, tuan-tuan boleh tanya. Baik. Okey, saya nak tengok dalam chat ni ada soalan. Saya pernah join Ponzi scheme, foundernya. Join Ponzi scheme, foundernya telah meninggal dunia dan dia Muslim. Para pelabur dapat mengesan dan menghukumi waris founder. Adakah kita sebagai investor dapat menuntut balik jumlah pelaburan kita? Ya, kalau kita ada hak di situ, kita boleh tuntut, tak ada masalah. Kalau kita ada hak, kita terlibat, kita pun salah seorang pelabur, kita ada hak boleh tuntut. Maknanya, nak bagi tahu di sini, katalah founder ni meninggal dunia, maka dia ada orang yang invest kepada dia. Maka di situ adanya hutang dia, hutang si mati kepada pelabur-pelabur. So, maka kena serahkan kepada pelabur-pelabur yang lain lah, sebab itu adalah hak. Sebab itulah Al-Quran disebut min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembagian pusaka itu mestilah diselesaikan apa dahulu? Hutang. Wasiat dan hutang. Hutang apa? Hutang melibatkan pelaburan, ini selesaikan dahulu. Hatta kalau katalah hutang, contoh kan, yang mati tu orang Islam, dia hutang dengan kawan dia yang bukan Islam, hatta hutang dengan kawan bukan Islam pun wajib kena bayar. Tak boleh kita meremeh-remehkan berkenaan tentang hutang ni, sebab ia melibatkan hak. Tak boleh menafikan hak orang-orang lain. Yang itu kena serahkan juga kepada siapa yang diberhutang. Kalau dia berhutang, kena selesaikan, bagi. Dah selesai, barulah diagihkan baki harta tersebut kepada waris-waris. Ada orang bertanya dengan saya, kalau kata si mati ni contohlah, dia banyak hutang, habis dah bayar hutang guna harta pusaka, hartanya tak ada, tinggal hutang je. Adakah hutang itu diwarisi kepada waris? Jawapannya tidak. Dalam kaedah Islam, hutang tidak diwarisi kepada waris. Contohlah, kalau katalah si mati tu, dia mati, kemudian dia ada anak umur baru 2 tahun. Kalau si mati dia ada hutang banyak, bayar guna harta pusaka dia, habis, tinggal hutang saja. Adakah hutang tu perlu diwarisi anak yang umur 2 tahun? Jawapannya tidak. Kalau diwarisikan juga, zalim namanya, tuan-tuan. Tetapi hutang apa yang diwarisi sekarang ni, tuan-tuan? Hutang LHDN. Betul tak, tuan-tuan?
Sebab saya terbaca artikel berkenaan LHDN ni, sampai orang mati pun dituntut cukai. Tak betul tu. Dalam kaedah Islam ni sebenarnya tak betul. Bila orang itu telah mati, kalau contoh si mati ni ada harta lain, harta lagi, bolehlah diselesaikan hutang tersebut. Tetapi kalau dah tak ada harta tersebut, maka hutang tersebut dia tak boleh dituntut kepada waris-waris. Ni tapi dituntut pada balu si mati, anak-anak si mati, tak betul. Yang saya baca artikel lah, saya tak pastilah. Dalam sekarang ni kan orang komplain pasal LHDN kan, banyak isu LHDN. Tapi kalau hutang yang melibatkan contoh yang saya maklum lah, yang baru ni saya dapat maklum kalau kenderaan, ada pegawai kami buat semakan, si mati ni ada hutang, dia waris nak bayar. Pegawai itu kata tak perlu, sebab bila berlaku kematian selesai hutang tersebut. Mungkin dia ada macam jaminan hutang tersebut dalam kaedah polisi takaful atau sebagainya lah. Begitu juga dalam kaedah kita memiliki membeli rumah. Kita ada MRTA, MRTT. Bila berlaku kematian dalam tempoh tersebut tidak capai tempoh matang kita nak bayar rumah, maka kita ada jaminan hutang melalui apa? Polisi takaful ataupun insurans di situ, maka selesailah di situ. Maka dalam bab perancangan harta juga ni penting. Kita nak memastikan bahawa harta kita ni bila berlaku kematian ada jaminan hutang. Apa? Melalui kaedah polisi takaful tersebut melunaskan hutang-hutang tersebut. Tu dia, wallahualam. Ada soalan. Dia kata draft siapa ni? Atomen Taro tanya ni. Atromen pun tanya. Dahsyat. Baik. Draft wasiat tu sedia sendiri ke dah ada template? Baik. Kalau tuan-tuan buat wasiat dengan MAIS, dah adalah MAIS akan buat draft lah. Tuan-tuan tak perlu risau. Apa pesanannya? Dia ada satu form. Kalau tuan-tuan masuk laman web www.wasiat.com.my, www.wasiat.com.my, itu wasiat online MAIS punya. Tuan-tuan boleh masuk. Tu betul. www.wasiat.com.my. Masuk, lepas tu boleh baca dekat situ, boleh buat permohonan wasiat di situlah. Bagaimana pula jika waris enggan membayar penuh, dia memberi syarat hanya dapat mulakan separuh dari jumlah peleburan? Adakah ianya dibolehkan? Ni payah juga ni. Dia tak boleh bayar penuh ni sebab apa, dia kena lihat. Kalau si mati tu betul-betul dah tak ada harta, maka ia hanya boleh bayar sekadar apa yang ada, itu sajalah. Maka hutang itu tidak terjatuh kepada waris tetapi kepada si mati. Ni boleh jadilah mungkin waris tu enggan bayar penuh sebab habislah hutangnya, contoh habislah hartanya. Itu boleh jadi. Maka adakah ia dibolehkan? Dia sebenarnya tak boleh, dia kena selesaikan hutang tersebut. Tetapi kalau si mati itu tidak dapat ataupun waris-warisnya dia nak bayar kepada pelabur tu tapi dah habis dah harta si mati tu, maka dia tidak menjadi kewajipan kepada waris-waris untuk membayar kerana ia hutang itu jatuh kepada si mati. Kalau kata si mati itu ada lagi hutang, ada lagi harta yang banyak, dia kena selesaikan, waris-waris kena selesaikanlah. Kalau waris enggan, ia menjadi salah satu kesalahan dan dosa kepada waris-waris lah kerana ia mengambil hak waris yang mengambil hak orang lain. Baik. Adakah ianya dibolehkan walaupun tanpa kerelaan para pelabur? Tak boleh lah. Waris sedang berebut harta semua sendiri sebab tu mereka hanya sanggup bayar separuh. Maknanya waris ni mengambil hak lah sebenarnya. Inilah antara faktor juga tuan-tuan, bila mana kita tidak melantik pentadbir ataupun wasi, waris-waris menjadi hilang arah tujuan, hilang arah punca dalam menguruskan harta. Ini jadi masalah. Sebab tu saya sarankan kalau tuan-tuan nak memastikan supaya harta ini dapat diuruskan dengan baik, lantiklah pentadbir lepas kematian kita supaya harta kita ini dapat diuruskan dengan baik. Dan harta kita ni dapat diwasi kepada waris-waris yang benar-benar berhak. Itu yang paling penting lah. Ya? Baik. MAIS dah pernah urus kes yang melibatkan kripto ke sebelum ini dalam tuntutan harta? Tak pernah lagi. Ini baru pertama kali sebenarnya. Dan Muhammad Ihsan pun salah seorang yang membuat wasiat kepada MAIS, tak silap saya. Kan? Ataupun Muhammad Ihsan pernah bertanya berkenaan wasiat kepada MAIS. Tak silap saya lah. Bukan Ustaz, saya memang dah falkan wasiat yang memang ada pasal aset kripto. Baik, alhamdulillah. Dengan MAIS ya? Ya, saya buat dengan MAIS. Ya, tahniah saya ucapkan kepada saudara Ihsan. Sebenarnya ini pertama kali sebenarnya, dan saudara Ihsan pun orang pertama yang membuat wasiat melalui kripto. Dan saya peringkat bila saya yang menariknya bila ada isu kripto dan sini, isu kripto, pewarisan harta dan sebagainya, ia menjadi satu orang kata pengalaman yang baru bagi kami lah, dan benda itu perlu dieksplor. Benda itu perlu diterokai.
sebab ia menjadi satu keperluan kepada orang-orang sekarang, masyarakat kita sekarang. Kalau kita tak buat, siapa lagi? Sebab tu saya dan rakan-rakan saya lah, tim-tim kami, kita mengambil pendekatan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan ini dapat berjaya lah dilakukan. Tapi setakat ni orang-orang yang buat wasiat secara kripto ni belum ada yang meninggal lagi. Kita tak tahu sejauh mana sejauh mana pelaksanaannya tu. Jangan risau Muhammad Ihsan. Mungkin orang lain lah, bukan Muhammad Ihsan. Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz nak tanya. Bila kita buat wasiat menggunakan kripto, dia punya pembahagian akan dalam bentuk asal ke atau dalam bentuk ringgit? Okey. Pertamanya kita akan nilaikan dahulu. Kita akan nilaikan dalam ringgit lah. Dia macam konsep emas juga. Emas, contoh satu jongkok emas. Ada 7 orang. Nak bagi seorang 7 payah. Takkan nak kerat seorang sikit. Maka kita akan nilaikan. Bila kita akan nilaikan ikut harga semasa ke harga macam mana? Harga semasa. Kita akan nilaikan dan kita akan bagi kepada siapa waris yang berhak. Kalau kata waris tu dia nak kata jongkok emas, contohlah macam contoh kripto kan, nak jongkok emas tu sebiji. Dia mampu untuk bayar tebus kepada waris-waris yang lain. Maka dia bayar kepada waris-waris untuk dia memiliki jongkok emas tersebut. Begitu juga dalam kaedah kripto. Kalau kata dia rasa dia nak memiliki tersebut, maka dia bayarlah ikut nilai yang semasa dan dia akan memiliki tersebut dalam kaedah dari segi kripto tu. Itu kaedahnya lah. Tapi sejauh mana pelaksanaan kripto kita tak buat lagi seperti mana saya sebutkan lah. Cuma dalam konsep emas kita pernah buat. Kita nilaikan mana yang nak ambil rantai kemas, kita akan nilaikan waris kena bayarlah kepada dia kena bayar kepada waris-waris yang berhak lah. Baru dia boleh memiliki rantai kemas tersebut. Baik. Okay. Thanks dokumen apa ni? Mungkin dokumen boleh share cara-cara buat siap menggunakan kripto. Apa ni? Saya tak faham. Tak Ustaz, dia merujuk pada saya tu, dia minta saya buat flowchart. Okey, baik. Buat flowchart Yahoo Ustaz, kalau barang kemas dalam pajak gadai macam mana? Okey. Dalam kaedah pajak gadai ni, dia kena lihatlah. Kalau kata dia nak pajak, benda tu perlu tak kepada pajak, ataupun dalam kaedah pajak gadai ni akhir sekali barang kemas itu akan dilelongkan sebab dia tiada pajakan semula. Maknanya dia tak tebus semula. Maka dia kena akan lihat baliklah. Kalau kata di pajak gadai itu dijualkan balik, berapa baki yang ada. Maknanya baki duit yang dimiliki itu barulah difaraikan. Sebab tu kalau dalam kaedah pajak gadai ni selalu orang meniaga guna pajak gadai lah. Dia nak rolling modal dan sebagainya. Sebab tu kalau orang yang nak pakai duit dia jual je emas. Kalau pajak gadai ni selalunya orang yang bisnes. Dan kita akan tengoklah kalau kita kata jual terus kepada pajak gadai tersebut, berapa baki yang boleh ada, maka itulah perlu difaraikan. Wallahualam. Sebenarnya Ustaz, berkaitan dengan pajak gadai ni menarik. Sebab apa kripto pun boleh di pajak gadai. Kita panggil sebagai collateralized lending lah. Jadi apa yang saya faham dengan Ustaz masukkan tu, kalau kita masukkan dalam kaedah-kaedah lending ni, kita akan bahagikan baki setelah ditolak hutang tersebut. Betul Betul. Okey. Baik. Okey. Ada lagi persoalan? Kita sudah hampir sejam kita bersiaran langsung ni. Ustaz, ada ke macam orang wasiatkan macam lukisan, seni-seni lah, maknanya seni-seni. Sebab sekarang dah wujud seni-seni dalam kripto pun dah ada NFT, dia panggil NFT kan. Jadi kalau macam sebelum ni ada ke yang memang dia wasiatkan lukisan, contoh macam Mona Lisa, macam kita tahulah ada lukisan-lukisan yang memang berharga bernilai kan. Okey, baik. Macam Malaysia macam mana Ustaz? Setakat inilah kami di MAIS kita tak terima lagi wasiat melibatkan lukisan. Tetapi boleh tak lukisan ini dijadikan sebagai satu aset? Boleh. Maka kalau kita nak berwasiatkan berkenaan tentang lukisan pun tak ada masalah, boleh. Sebab ia merupakan satu aset. Dia senang ceritalah. Apa-apa aset yang kita miliki, maka harta itu menjadi hak milik kita secara milkul tam, maknanya hak milik sempurna. Maka kita boleh mewasiatkan harta tersebut. Tak ada masalah. Itu kaedah. Cumanya setakat ni lah kebanyakan masyarakat kita ni dia lebih wasiat dalam bentuk aset alih, contoh kenderaan ataupun share saham ataupun dari segi hartanah, rumah dia dan sebagainya, itu saja. Tetapi dari segi lukisan belum lagi. Untuk copyright ada ke Ustaz? Copyright setakat ni saya tak jumpa lagi, tapi dari segi apa yang kita pernah jumpa kes royalty. Kes royalty yang dapat pada waris ada.
Maksudnya waris dapat royalty masa dia agih secara agih kepada waris-warisnya. Kes ni sebenarnya kes daripada waris arwah Tan Sri P. Ramlee. Ada. Ada kes royalty. Tapi copyright setakat ni saya tak jumpa lagi. Ustaz, berkaitan dengan tadi yang lukisan tadi, lukisan ni sebab apa kita tanya sekarang ni dalam dunia kripto, orang menjual lukisan secara digital. Okey. Jadi persoalan dia, kalau katakanlah seorang pelukis, seorang artis tu dia ada banyak harta lukisan ni, lepas tu dia meninggal dunia dan dia dah wagihkan mengikut wasiat. Macam mana dari segi penilaian harga seni-seni tersebut? Adakah dia akan compare dengan harga semasa yang berhampiran ke macam mana? Baik. Dari segi nilaian, kita akan mengambil harga yang semasa. Maknanya kita tak akan ambil yang harga yang dulu-dulu. Ustaz, dulu macam murah. Itu dulu. Tapi sekarang ni yang mati tu sekarang. Maka kita ambil kaedah nilai sekarang. Macam konsep tanah lah. Tanah dulu kita beli murah, RM10,000 je. Kan? Contoh, berapa kaki je RM10,000. Tapi sekarang jadi RM100,000. Maka kalau berlaku kematian pada hari ini contoh, maka kita akan ambil nilaian sekarang. Kita tak akan ambil yang lama punya. Begitu juga dalam konsep seni itu juga sama juga. Kita akan ambil yang currency punya. Itu ceritanya. Maksudnya MAIS akan lantik nak sebut Syashul. Ya, kita akan lantik orang yang penilai. Betul. Kita pun ada, kita akan lantik siapa? Selalunya JKPTJ. Kalau tanah lah. Kalau penilai seni ni kita akan cari orang yang memang ahli dalam bidang kesenian lah. Kita ada tuan-tuan rekod-rekod, kita ada makluman benda-benda ni insya-Allah tuan-tuan. Jangan risau. Dia kalau melibatkan bahagian pentadbiran ni insya-Allah tuan-tuan. Kita akan cuba. Baik. Tambahan zakat dalam cryptocurrency seperti staking, farming, virtual land, apa maksudnya? Maksudnya nak bayar zakat. Saya akan terangkan sikit Ustaz. Okey, silakan. Staking ni konsep dia macam perniagaan pasif. Kita sumbang modal, bulan-bulan kita dapat untung. Okay. Farming ni macam kita jadi pengurup wang berlesen, kita buat perniagaan, kita dapat untung lah. Okay. Dan juga yang ketiga tu adalah virtual land. Virtual land ni macam lebih mudahnya kita cakap, kita sewakan hasil seni kita yang kita dapat keuntungan daripada situ. So macam mana kaedah menzakatkan ketiga-tiga perniagaan ini? Baik. Untuk kaedah penzakatan ini, saya lebih sarankanlah kepada tuan-tuan rujuk dengan Lembaga Zakat Selangor. Baru-baru ni saya ada perbincangan bersama dengan Lembaga Zakat Selangor dan mereka sendiri pun sedang giat menilai zakat dari segi kripto ni. Cuma dari segi penilaian kaedah nilaian, bagaimana dia buat, nak pastikan zakat berapa syarat haulnya dan sebagainya, itu saya tak berapa pastilah. Itu kena rujuk dengan Lembaga Zakat Selangor. Mereka ada buat dalam kaedah ini. Dan saya rasa mungkin insya-Allah kalau Ihsan nak jemput pegawai zakat pun nanti saya boleh channelkanlah dengan ustaz siapa yang lebih berkelayakan berkenaan perbincangan ni insya-Allah. Nanti boleh bantulah nanti selepas ni bagaimana kaedah berzakat pula. Tu tak ada masalah. Ni saya kongsi sedikit lah. InsyaAllah saya rasa confirm ramai akan nak dengar sebenarnya tu. Ya betul. InsyaAllah. Saya sarankanlah kepada tuan-tuan ya, yang jutawan-jutawan yang ada di sini insya-Allah, jangan lupa zakat. Bila tuan-tuan berzakat, makin berkat rezeki kita, makin bertambah rezeki kita sebenarnya. Saya kongsikanlah sedikit sebenarnya berkenaan tentang Datuk Ali Shukri ni. Ni cerita Datuk Ali Shukri sikitlah. Ni pun kawan-kawan zakat cerita, dia kata Datuk Ali Shukri ni antara orang yang pembayar zakat tegar. Dan dia kadang-kadang bila stres tertekan, dia akan keluar duit bayar zakat. Padahal dia bayar zakat dah, nak bayar lagi. Sebab apa? Dia nampak keberkatan dalam zakat tu. Sebab tu kadang orang pelik, kadang kita tengok Ali Shukri mengarut tapi duit banyak. Itu antara rezeki dia lah, kita nak sebut. Sebab tu ada keberkatan rezeki di situ. Itu antara perkongsian lah. Cerita dengan tuan-tuan semualah. Okey. Boleh kot? Okey. Muhammad Ihsan, saudara Ihsan, tuan moderator, saya rasa okey, kejap. Ada soalan saya nak tambah sikit. Agensi ni akan urus di Selangor atau sahaja atau seluruh Malaysia? Baik. Sebenarnya dari segi bidang kuasa ni, kita dalam enakmen pentadbiran agama Islam negeri Selangor, kita hanya fokus di negeri Selangor saja. Tetapi boleh tak kita nak uruskan di luar, di seluruh selain daripada negeri Selangor, maknanya seluruh Malaysia? Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Sebab bidang kuasanya still di bawah undang-undang Malaysia lagi. Sebab Majlis Negeri-negeri tak ramai yang buat dokumentasi wasiat dan hibah, tak banyak. Yang ada pun
Majlis Islam Melaka, Majlis Islam Negeri Sembilan dan Majlis Ugama Islam Sabah. Itu je antara yang secara praktis je yang buat dokumen wasiat dan hibah. So kalau kami di Selangor tak ada masalah, dan kami pun di Selangor ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, sebenarnya kami pun menjadi rujukan di Majlis Islam negeri-negeri lain. Dan kami sendiri pun menjadi salah satu rujukan di institusi kewangan Islam, iaitu Lembaga Tabung Haji. Baru-baru ni kita baru ada mesyuarat bersama Lembaga Tabung Haji dalam kaedah pewarisan itulah. Kan kalau tuan-tuan perasan dekat Tabung Haji ada hibah amanah Tabung Haji itu kan. Itu antara kami ni, antara menjadi tempat sumber rujukan lah utama Tabung Haji. So insyaAllah kalau kata dalam Malaysia, insyaAllah kita boleh buat, tak ada masalah. Kita boleh laksanakan dengan baik insyaAllah. Cuma bila melibatkan luar negara, banyaklah prosedur-prosedur yang perlu kita ikutilah kan, atau yang kita perlu lakukan. Terima kasih banyak Ustaz atas sama-sama. Maaf agak banyak pula soalan. Tak apa. Waktu ni lihat tanya. Ya. Adakah ada fee atau yuran bila daftar atau apply? Baik, saya dah sebutkan tadi, untuk yuran wasiat ni, dokumen wasiat 300 saja. Kan? Dan hibah pun 300 saja. Dan untuk maklumat tuan-tuan boleh masuk layari laman web MAIS lah. Dalam tu maklumat-maklumat lengkap semua ada. Tuan-tuan boleh baca, boleh semak. Dan ada nombor telefon pegawai, nombor telefon pejabat, tuan-tuan boleh hubungi. Ya. Bagi yang bukan Islam, jangan bersedih hati, tuan-tuan boleh rujuk dengan Amanah Raya. Kan? Walaupun saya rasa macam nak buat dengan ustaz jugalah. Tak apa. Tuan-tuan kan. Siapa ni saya tengok dekat sini, Arul Nesan ke, Alex T ke, kan. Boleh rujuk dengan Amanah Raya dalam kaedah perancangan harta kita. InsyaAllah nanti supaya harta kita ni dapat diurus takbir dengan baik. Itu yang paling penting sebenarnya lepas kita dan kita. Itu yang paling penting. Saya rasa cukuplah sekadar itu saja. Apa ni, boleh saya contact directly dengan Ustaz? Boleh, nanti minta dengan Saudara Ihsan. Saudara Ihsan nanti bolehlah share nombor phone saya nanti. Tak ada masalah insyaAllah. Sambil-sambil kita mengopi-ngopi, kita sembang-sembang apa yang boleh kita buat. Saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian saya dalam tempoh sejam ini. Mohon maaf di atas kekurangan pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu pada lain-lain akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Saya serahkan kembali kepada tuan moderator kita, Saudara Muhammad Ihsan. Silakan. Okey Ustaz, saya ucapkan jutaan terima kasih atas penerangan yang agak jelas tentang wasiat dan khususnya dalam kita punya perbincangan hari ini melibatkan kripto. Jelasnya aset kripto tidak ada masalah, boleh diwasiatkan dalam kategori aset mudah alih sekiranya kita mempunyai kripto di exchange di dalam negara, no problem. Macam biasa, macam kita punya akaun biasa. Tapi kalau di luar negara, sama ada kita meletakkan Majlis Agama Islam sebagai pemegang amanah atau kita melantik pemegang amanah lain untuk menguruskannya. It's not impossible, it's very possible. Jadi jangan lepaskan peluang. Laman web MAIS tadi, wasiat.com.my, layari. Kalau terasa nak wasiat, RM300 saja. Sangat murah sebab kalau saya rasa buka kat luar lagi mahal. Saya dah survey banyak dah sebenarnya sebelum saya pergi ke MAIS ni. Saya cakap okey saya nak buka sini. Saya tahu 300 mampu. Jadi Ustaz, kalau tak ada apa-apa lagi, saya ucapkan terima kasih. Dan insyaAllah jangan lupa kelas kita hari Jumaat ni bersama dengan Tiger Punks. Jangan lupa untuk NFT punya kelas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi